Oh, Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Mira. Kakak ke? Allah. Yelah kakak. Kamu berapa? Saya umur 20 tahun. Astaghfirullahalazim. Mudanya. Dalam muda ngaji sedap. Allahu Akbar. Biasa saja. Allah Akbar. Sihat? Kak Mira, Kak Amira apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Faham sihat? Sihat Alhamdulillah. Makin sihat lah. Selalu tengok, dengar Faham ngaji dalam hati. Hebat orang muda boleh ngaji macam ni kan. Kalaulah kita ada rezeki ngaji macam tu hebat. Tu sebab nak Faham ajar tu. Boleh tak? Allahu Akbar. Tak ada apa Kak Mira, kita kongsikan antara satu sama lain yang boleh kita kongsi. Faham ngaji dah lama maksudnya dah join orang kata sebagai qari'ah kalau perempuan kan? Alhamdulillah. Sebenarnya Farha belajar ilmu taranum ni daripada umur 5 tahun, daripada ibu ayah. Masya Allah. Daripada ibu? Daripada dua-dua, mak dengan abang. Wah, Diorang ni memang Diorang pun Alhamdulillah wakil Selangor, Kori dan Korea. Jadi dia ajar anak-anak semua. Ya Rabbi. Kiranya bakat turun-temurun tak? Allah Akbar. Biasa je Alhamdulillah. Kak Amira, apa aktiviti Kak Amira sekarang? Sekarang kat rumah memang sebenarnya masa waktu before PKP tu sempatlah balik Johor pasal ada wedding. Kakak kan orang Johor. So sempatlah balik Johor je pasal ada wedding kan. Tiba-tiba diorang announce PKP. So memang nasib baik sempat situ. nasib baik lah. Sebab pasal kalau kat KL kan memang sorang-sorang. Memang duduk sorang. Bayangkanlah kalau puasa sorang-sorang, sahur sorang-sorang, sedih lah. Itulah, aduh, pisang lah. Jadi hikmah lah PKP ni kan. Betul. Yang dapatlah puasa dengan ni. Tadi Fahal live kan? Salam Ramadan kan? Sahabat Ramadan. Sahabat Ramadan. Lepas tu Fahal balik rumah pukul berapa? Selalunya Alhamdulillah sebab segmen Farha di awal, jadi sempatlah sampai rumah pukul 7 jugalah. So kira Fahal buka kat rumah Buka kat rumah sebab sebelum pergi tu dah masak lah, siap-siap masak dah. Fahal masak ke? Wow. Tak ada lah, tolong tengok-tengok. Rajinnya. Tolong juga, tolong tengok, tak adalah. Tolong tengok. Boleh lah sikit-sikit tolong. Alhamdulillah. Jadi hari ni kita nak ngaji Faham? InsyaAllah kita ngaji sikit, kongsi-kongsi sikit-sikit lah. Sebab hari ni banyak soalan Mira nak tanya kan. Sebab banyak persoalan-persoalan yang yelah kadang-kadang kita mengaji kita tak faham kan. Kita tak study betul-betul. Jadi ni ada orang hebat ni, bolehlah tunjuk ajar. Allah Akbar. Okay, insyaAllah Farha cuba apa yang Farha boleh kongsi, Farha kongsi insyaAllah. Okay. Jadi kita nak baca surah apa tu Faham? Hari ni kita baca surah Duha kan? Surah Duha. Surah Duha ni kita selalu dengar solat duha kan? Betul. Kiranya kalau kita solat sunat duha, adakah kita diwajibkan baca surah duha ni? Tak semestinya. Tapi bila kita solat duha tu, kita baca surah duha, sebenarnya lagi best lah, orang kata lagi ada zuk tu sebab dia menceritakan tentang solat duha tu sendiri kan. Tapi solat duha ni ada waktu-waktu dia kan Faham? Betul. Waktu duha ni bila terbitnya matahari. Sebenarnya waktu duha ni adalah waktu yang paling tenang, orang kata. Sebab tu selalu orang cakap lepas subuh jangan tidur kan. Betul tu. Untuk menikmati waktu duha tu lah. Kiranya kalau waktu lain kita tak boleh buat solat duha. Maksudnya waktu lepas asar ke tak boleh lah kan? Macam kurang sikit lah. Macam selalu kita dengar solat duha untuk waktu pagi. Pagi. Pukul 11 ke bawah macam tu, 10. Macam tu. Jadi kita nak baca dulu baru Faham share maksud dia ke? Faham nak cerita maksud dia dulu? Kita baca dulu boleh juga. Okay. Faham baca Mira ikut
Boleh je, insyaAllah. Sekejap. Surah Duha Bismillah. Okay. Oh, jadi Farha baca dulu lah. Boleh lah Mira, boleh nak baca, tapi kalau salah Farha tunjukkan. Nervous nak ngaji depan Farha ni. Tak adalah, biasa dia. Okay, kita baca dulu. Lepas tu nanti Kak Mira ikut Okay. Boleh. Nak taranum apa ni? Allah, Mira tak tahu, tak pandai taranum. Tak apa, kita baca biasa je. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Masuk Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Okay. Wadduha. Wadduha. Okay. Wallayli idha saja. Wallayli idha saja. Okay. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى. Okay. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. Okay. Kak Mira, Ya. cuba Kak Mira sebut yu'tika. Yu'tika. Kak. To. Pada huruf kaf tu, selalu orang macam tersalah terbalik kaf dengan qaf. Kan? Jadi yang Farha dengar tadi Kak Mira terlebih kepada qaf, tapi boleh kita praktis yu'tika. Yu'tika. Masya Allah. Betul. Sebab kalau huruf qaf kan, dia dekat tengah-tengah ni. Dekat sikit. Ko. Kalau kaf dia kat atas sikit. Ka. Kan dapat beza tu. Ko, ka. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, jap. Lain. Okey. Betul? Okey, terus. Okay. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Okey. Kak Amira nampak tak yatiman tu kan dia ada baris tak selari. Yatiman, kalau nampak baris tak selari tu kita kena macam dengung. Kita samakan sikit dua harakat. Okay. Alam yatiman masuk terus fa. Okay. Alam yajidka yatiman fa'awa. Masya-Allah. Allah. Betul. Lepas tu kalau dia selari, kalau dia selari, dia tak payah dengung lah. Betul. Kalau selari dia jelas. Contoh ada tak yang contoh selari kat sini? Tak ada pula. Okay. Macam tu lah. Macam cuba kita tengok surah Asy-Syams yang kat bawah tu kan. Nampak? Ayat kelima, fa inna ma'al usri yus. Kalau kita teruskan, fa inna ma'al usri yusran dia jelas. Okey. Kalau nampak je tak selari tu, dia kena lama dengung. Okey, faham. Ya. Okey, lepas tu tadi sampai ayat 6. Terus ayat 7. Wa wajadaka dhallan fahada.
ووجدك ضالا فهدى. Okey. Perkataan dolan tu, Kak Mira nampak tak yang macam apa W tu? Sabdu tu. Bol. Ya, sabdu. Bolan. Kita kena Dia kena tekan ni. tekan. Bolan. Bolan. Dhalan fahada. Macam tu. Ya, betul? Lepas tu kalau ada mat tu yang macam cacing tu kan, dia kena lama sikit antara harakat. Macam tu. ووجدك ضالا فهدى. Okey. Lepas tu perbezaan huruf ha dengan ha. Yang fahada, huruf ha yang bulat tu, kita macam kita macam ni kita nak bezakan. Cuba Kak Mira pegang apa ni, dada. Ha. Dia ada getaran. Itu ha. Kalau huruf ha yang pedas tu, ha dekat kita punya tekan. Ha simpul. Gitu. Ha. So kiranya fahada, dia kat dada fahada. Ya, betul. Fahada. Masya Allah. Okey. Bagus. Okey, terus wa wajadaka ailan fa'aghna. ووجدك عائلا فأغنى. Okey, Masya Allah. Lepas tu kan Kak Mira pernah dengar tak hukum qalqalah? Qalqalah. Okey, qalqalah pada perkataan fa'aghna, qalqalah ni senang je kita nak ingat huruf dia. Baju dah kotor. Baju dah kotor. Maksudnya dia ada 5 huruf qalqalah. Pertama ba. Kedua jim. Ketiga dal. Keempat ko. Baju dah kotor. Macam tu. Baju dah kotor. Lepas tu pada huruf Okey. apa tu? Kiranya yang fa'agna ni ada qalqalah. Tak, sebab apa dia tak terbabit dalam 5 tadi kan. Baju dah kotor, tak ada pun ra kat situ. Jadi so kita tak payah tak payah macam mana terdetak tu fa'ag dia kan qalqalah dia terlebihkan. Fa'agna macam tu je. Ya, betul. Dia kena tahan. Fa'agna. Ya, betul. InsyaAllah. Okey. Okey, cuba lagi sekali. Wa wajadaka ailan fa'agna. Wa wajadaka ailan fa'agna. Ya, fa'agna. Dia jangan lepas dulu. Lepas tu last tu macam tu. Okey, faham. Okey. 5 huruf, okey. InsyaAllah, Masya Allah. Ya, 5 huruf. Senang je nak ingat dia. Baju dah kotor. Tapi jangan terbalik pula. To tu jadi ta kan. Baju dah kotor. To lah to. Baju dah kotor. Macam tu. Selain huruf tu, tak payah kita terlebihkan. Macam tu. Okey. Lepas tu, ayat ke-9. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Kalau yang takha ni dia qaf kan? Dia ada baju betul. dah kotor. So dia ada qalqalah. Ya, betul. Masya Allah. Jadi dia kena letakkan tu. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Macam tu. Masya Allah. Betul? Taqhar. Lepas tu kan Kak Mira nampak tak ada fa'ammal
ada alif dan alif mati kat situ. Fa'ammal. Bila kita nampak je alif alif yang macam ada simbol mati kat atas tu, kita tak payah bunyikan. Terus masuk lam tu. Fa'ammal yati. Tu kira memang silent lah dia punya alif tu. Ya, betul. Kalau ada alif lam selepas alif tu, dia tak payah bunyikan alif tu. Kalau ada alif lam selepas alif, kira silent. Patutlah selalu kat Al-Quran dia akan pudarkan colour dekat alif lam selepas alif. Supaya dia tak dibunyikan. Macam tu Betul. InsyaAllah. Okay. Jadi kita baca pendek je. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Masya Allah. Baik. Okey. Tu terus. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa ammal sa'ila fala tanhar. Ha ni confused Ha ni ha pedas. Ha, kalau kita nampak simpul tu, simpul yang macam ha. Kalau ha pedas, ha dia terbuka. Macam ni, ha pedas. Dia yang ha macam ni, yang macam tu. Ya macam tu. Yang tu ha pedas. Itu ayat yang terakhir. Kalau ha ni? Kalau ha ni, dia tebal. Okay. Ha dekat dada. Dia sama macam ha simpul tu lah. Ya, betul. Sama. Cuma kan kadang-kadang dia punya rupa tu lain kan. Bila dia sambung tu. Lebih lain. Selalu confused. Macam tu. Jadi macam ni kita nak bezakan dia. Kalau ha yang bulat tu, kita pegang kat dada kita, bunyi ke tak? Ha. Macam tu. Faham? Okey. Lagi sekali tadi. Wa ammasai. Wa ammasa'ila fala tanhar. Masya Allah. Lepas tu hau. Dia ra tu tebal. Hau. Har. Ya, hau. Har. Sebab kita matikan sebelum dia baris atas. Jadi tan hau har dia beza lah kat situ. Itu je. Lepas last. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Masya Allah. Tu ha dia ha. Tu ha. Tu ha pedas lah. Ya, ha. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Faham menyenangkan Mira untuk faham tau. Dia macam dia punya terms tu kan macam kita terus ingat macam So, selama ni selalu masalah tu confuse ha. Lepas tu bila yang silent lepas alif ada alif lam tu kan. Lepas tu apa lagi yang tanda apa yang tiga tu yang tiga tu. Tiga? Yang mana? Yang macam huruf sa tu kan titik. Sa. Titik tiga tu kan. Itu maksudnya kalau yang dalam ayat-ayat tu tiba-tiba nanti yang belah atas tu ada apa nama tanda baca yang titik tiga tu. Itu tak boleh berhenti ke? Seeloknya dia berhentikan ke? Macam mana? Okey, itu ada kan dalam surah yang kita selalu baca tu. Ada titik tiga tu. Banyak. Dia selalu dia akan keluar dua kali kan? Betul. Itu maknanya kita boleh pilih kita nak berhenti yang mana. Kalau kita nak berhenti yang depan tu, kita berhenti tu. Lepas tu teruskan bacaan. Kalau kita tak berhenti langsung? Boleh juga. Tapi digalakkan berhentilah sebab dia dah ada tanda tu kan. Kita pilih yang mana. Kalau lam alif tu? Lam alif? La apa nama lam alif tu maksud dia kita lebih baik kita teruskan. Jangan berhenti kat situ. Macam tu. Tanda-tanda banyak sangat kan. Tanda-tanda Al-Quran yang
kita kadang kita kurang tak tahu sangat. Sebab tu dia punya tajwid tu banyak. Jadi insyaAllah lah kita sama-sama belajar, tak apa, proses kan. Betul. Kalau macam dekat surah Asyam ni kan, ayat yang ke-12 ni, izim ba'asa ashqaha. Izim tu kena bunyi mim tu sebab dia ada mim kecil kat atas tu. Izim ba'as ashqaha. Dia kena Kita bunyi. kena dengung. Tu pun kena dengung 2 harakat. Macam tu. Kalau tu simple confused ni. Yang ni ashqaha. Surah apa tu Kak? Surah Syams. Surah Syam Ayat 12. Syamsi wa Sebelah duhaha. dia. Syamsi wa duhaha. Yang mana tadi? Yang ayat ke-12 kan? Izim ba'atha ashqaha. Izim kan ada mim kan dekat nun atas. Tu kena dengung bunyi mim. Pasal dia ada mim kecil kat situ. Betul-betul. Dia kena dengung. Terus masuk huruf ba tu. Izim ba'asa ashqaha. Ni apa Faham? Tak dapat. Yang mana? Tu. Qaha tu dada. Itu ha dada. Nampak je kalau bulat macam tu. Itu ha dada. Kalau beza dia lebar dengan panjang. Kalau kan? ha pedas tu kan dia macam terbuka. Okey. Faham. Macam tu. Lepas tu sempat menanya. Tak apa. Itu antara yang selalu confuse lah. Macam Betul tu. mana nak baca dia. So end up Mira akan buka YouTube ke kan? Buka kori-kori yang ada ke? Betul. Refer balik lah kan. Sebab ngaji kadang-kadang seorang-seorang kan. Ya. Tapi kan faham. Mira nak tanya, banyak orang dia mengaji, dia yalah macam Mira sendiri pun. Mira ngaji, tapi Mira kadang-kadang tak baca. Maksudnya tak adalah every time kita ngaji kita terus baca dia punya tafsir kan. Kita tak sempat nak memahami atau nak membaca maksud-maksud. Jadi kita tak, macam Mira je lah, Mira tak faham bahasa Arab kan. Jadi sebenarnya kita membaca Al-Quran ni kita mesti, maksudnya pahala dia kurang ke kalau kita tak belajar kedua-duanya. Maksudnya macam everyday kita baca je, kita tak faham pun maksud dia. Adakah ianya tak berapa bagus ke, tak pahala kurang ke macam ni? Masya Allah. Okey, sebenarnya baca Al-Quran ni kalau kita tengok, kita bezakan dengan orang-orang Korea, orang-orang yang pun diorang tak ada apa latar belakang orang Arab pun. Diorang baca itu pun dah dapat pahala yang sangat banyak. Masya Allah. Jadi yang kedua ni kita boleh, bila kita dah mahir, dah minat baca Al-Quran, slow-slow kita tengok tafsir pula macam tu. Dia tak ada paksaan kat situ. InsyaAllah sama-sama dia sikit-sikit insyaAllah. Tapi kalau kita faham maksud kan kita lebih. Betul. Kadang-kadang macam Mira kan, kalau Mira dengar ustaz-ustaz baca doa dalam bahasa Melayu, doa yang kita faham, kita sedih, kita nangis. Pasal kita rasa macam ya Allah sedihnya doa ni kan. Jadi mungkin itulah yang dituntut kan, supaya kita faham. So kita feel lah kan. Betul tu. Kalau dalam Taranum pun kan Kak Mira, yang macam kalau kita selalu dengar syekh-syekh Arab, orang baca berlagu, macam mana orang-orang yang dekat sekeliling dia tu boleh menangis sebab dia orang faham Taranum yang dia buat tu pun kena dengan maksud dalam Al-Quran tu. InsyaAllah. Sebab tu lah. Memang Al-Quran ni apa orang cakap macam hebatnya dia pasal banyak pahala dapat, banyak kesenangan, kemudahan yang kita akan benefit lah kan, kebaikan untuk kita dunia akhirat kalau kita baca Al-Quran ni kan. Betul tu Kak Mira. Macam Guru Farah sendiri kan, dia cakap bila kita ada Al-Quran ni kita ada segala-galanya. Macam tu. Dia macam seolah-olah macam kita kejar akhirat, kita dapat dunia juga. Dunia dan akhirat. Jadi lengkap. Macam tu. Dia selalu dengar, adalah Uncle Mira kan, dia selalu cakap orang yang baca Quran ni Allah jaga dunia dia, akhirat dia, rezeki dia, jodoh dia semua kira macam dijamin lah kan. Pasal dia
membaca Quran. Tapi ada juga orang faham yang macam dia takut dia baca ni macam dia baca kan mungkin macam lompat-lompat ke, macam ada banyak tak tahu ke. Tapi Mira selalu dengar orang yang tak pandai baca ni pahala dia lebih double lah, faham macam tu Betul tu. Maksudnya kalau dia merangkak pun Dalam hadis sendiri dia cakap siapa yang merangkak-rangkak dalam baca Al-Quran dia akan dapat 2 pahala. Satu pahala dia baca Quran, satu lagi pahala dia berusaha membaca Al-Quran. Sebenarnya lagi banyak pahala dia dapat sebab dia ulang-ulang kan. Jadi sebenarnya bagi Farha belajar Quran ni tak payah malu, dia tak payah segan sebab sebenarnya kita sama-sama belajar. Setiap orang ada kelemahan sendiri kan. InsyaAllah. Apa ni? Tadi Mira ada terbaca. Ada orang tanya apa kelebihan solat duha. Kelebihan solat duha Okey, solat duha ni masya-Allah. Seperti yang semua tahu kan, solat duha ni kan kita dapat menambahkan rezeki. Tapi sebenarnya ada benda lain. Sebenarnya kita solat duha ni ada macam-macam lagi kelebihan lain. Contohnya bila kita nampak amalan solat duha ni, dia nampak mudah tau sebenarnya. Tapi Allah ubah seluruh hidup kita bila kita solat duha. Macam Farha pernah baca satu hadis ni, dalam badan kita ada banyak sangat sendi kan, sendi. Dalam badan kita ada 360 macam tu sendi. Jadi dalam hadis ni setiap sendi kita kena sedekahkan tanda kita syukur. Sebenarnya Allah suruh kita sedekahkan tanda kita syukur. Tapi dengan 2 rakaat solat duha je kita dah memadai dah untuk kita rasa kita ni macam berterima kasih lah pada Allah sebab memberikan segala sendi-sendi kita berjalan dengan lancar. Kita kan setiap hari boleh berjalan, nikmat hidup, masih hidup. Itulah sebenarnya tanda-tanda syukur kita untuk kita berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan solat duha ni lah sebenarnya. Maksudnya banyak sangat sebenarnya kelebihan. Maksudnya solat duha ni dia punya hebat tu sampai Allah cakap kita semayang solat dua rakaat ni pun dapat membuktikan rasa syukur. Macam tu apa? Betul. Sebab kita kalau contohlah kita berterima kasih kat orang, kita sampai tak boleh nak balas jasa dia. Betul. Dengan solat duha tu sebenarnya dah Allah sangat gembira lah dengan apa yang kita buat. Sebab yelah Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak. Dengan solat duha tu kita boleh bayar hutang. Kita boleh bayar hutang dekat Allah SWT. Benda mudah je kan, 2 rakaat je. Lepas tu 2 rakaat. Waktu yang memang kita dah bangun kan. Unless macam tahajud banyak orang cakap susah ke nak bangun ke. Tak, memang duha ni waktu kita dah bangun kan. Kita dah sibuk-sibuk dengan urusan dunia kita. Jadi rugilah kalau tak buat kan. Betul. Pahala tu banyak kan. Ya. Ada orang tanya kalau lepas solat duha boleh solat hajat ke? Solat hajat ni kita boleh buat siang ke, Fah? Selalunya solat hajat ni kita buat maghrib, malam macam tu. Seeloknya malam lah kan Ya. Macam tu. Itulah. Okay. Menarik kan? Banyak. Sebenarnya maksudnya sebenarnya dalam Islam ni banyak yang Allah bagi kita. Yelah, benda the simplest thing pun kita dapat pahala kan. Betul, simple je pun Allah bagi guide kan. Cuma macam Farha sendiri ada kawan daripada Korea kan. Dia baru masuk Islam. Jadi dia banyaklah cerita. Dia kata bagus sangatlah agama Islam ni. Banyak setiap benda, walaupun benda tu kecil sekali, ada je guide dia. Contoh macam kita masuk tandas, ada doa masuk tandas. Kalau kita baca Quran, ada doa kita mula baca Quran kan. Semua benda kita ada laluan dia. Kiranya Islam itu indah. Betul. Yang komen betul. Setuju. Maksudnya banyak ruang dan peluang kan, Faham kan. Tapi macam Mira selalu terlupa. Tak apa. Kita manusia semua memang
ada kekurangan, ada terlupa. Sebab tu kita kena ingat sama sendiri kan. Kita proses belajar. Dan tak tahu kalau selain solat duha, rezeki yang banyak ni daripada sedekah agak Farhan. Betul? Sedekah ni macam ajaib kan kisah dia. Betul. Wah, seumpama solat duha ni kita sedekah. Sedekah pada Allah SWT. Macam tu. Okay, banyak pula soalan tanya Farhan. Sorry tau. Tak apa, kita sharing-sharing sikit-sikit kan. Sekejap, Mira tengok sebab ada orang hantar soalan, kita tengok sekejap. Bagi tips mudah bangun tengah malam. Allah Akbar. Bangun tengah malam. Okay, pertama sekali, taklah Farhan rasa kita kena ada niat lah sebelum tidur tu kan. Kita betul. ataupun sebelum tidur kita boleh tepuk bantal kita. Niat aku dah bangun pukul 4. Sebenarnya insyaAllah benda tu akan jadi sebenarnya. Sebab Farhan sendiri pernah try. Kita macam cakap lah, kita niat pada Allah SWT. Ya Allah, aku nak bangun pukul 4, kau tolonglah kejutkan aku macam ni. Lepas tu Allah akan bangunkan kita, insyaAllah. Niat ni pun satu Mira nak share satu cerita pasal niat ni kan. Dulu waktu buat umrah, waktu first umrah, terlupa nak niat macam ya Allah, mudah-mudahan umrah ni, kita terlupa yang kita ni perempuan ada datang uzur kan. So pergilah klinik ambil ubat untuk tahan macam lambatkan lah kan. Tapi terlupa nak doa kan. Macam cakap ya Allah, bila macam mudahkanlah ataupun lambatkanlah period sesuatu. Tiba-tiba Mira makan ubat pun Mira kena uzur tu kan. So bila yang kali kedua Mira buat umrah, Mira dah macam dah learn a lesson kan. Kita macam yang pertama sekali kita kena niat betul lah dalam hati. Mira pun dah niat ya Allah, mudah-mudahan umrah kali ni sempat buat semua benda, tak datang uzur pada ketika kita tengah laksanakan umrah kan. So Mira tak ambil ubat pun. Tapi miracle-nya memang betul-betul settle umrah. Habis, Mira rasa waktu tu Mira buat haji. Mira habis haji, Mira terus uzur waktu tu. Walaupun waktu tu tak ambil ubat. So memang satu benda yang Mira belajar adalah niat kita ni kadang-kadang macam sedekah selalu orang rasa macam mana aku nak bagi duit, aku pun tak cukup. Selalu orang rasa macam tu kan. Sedangkan kita nak bagi RM1 pun, tapi kalau niat kita aku bagi RM1 ni pasal aku ikhlas, aku nak ambil berkat, aku nak tolong. Walaupun kita rasa macam RM1 tu kita tak tahu apa yang dia boleh buat, tapi itu bukan kerja kita lah, faham kan? Betul. Kerja Allah yang nak tolong, nak nilai. Kita kena niat je lah. The power of niat tu memang betul. Mira cakap ni sebab Mira sendiri experience benda tu tau. So kita rasa macam lah kita niat ni. Sebab tu dalam Islam kita niat pun dah dapat pahala, Fahad. Betul tu. Niat je dah dapat pahala. So hebat je lah niat ni. So Mira setuju kalau Fahad cakap. Sebab Mira pun kadang-kadang kalau nak bangun, contohlah kalau memang ada niat kan nak bangun malam tu, memang awal dah kena cakap dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan bangun kan, tolong kejut aku. Kadang-kadang doa ni macam bercerita tau, macam benda-benda yang kadang merasa benda-benda kecil pun Mira nak cerita, nak doa kan. Betul lah, mungkin itu adalah kalau sebab Mira tengok macam Nilofa pun antara orang yang suka doa spesifik kan. Satu-satu dia beritahu, satu-satu dia ni. So hebatnya lah doa ni. Betul tu. Walaupun dia macam nampak mudah kan, dia macam bercakap dalam hati je, tapi benda tu memberi impak yang besar lah. Ya betul. Dalam hati tu kira niat lah kan. Betul. InsyaAllah. Jadi Kak Mira kiranya dah banyak kali lah pergi umrah semua. Tak adalah banyak kali, Pak. Kebetulan yang first kali tu pasal diorang ajak syuting. Tapi syuting tu waktu tu dia nak bawa mahram sekali, dia nak sponsor sekali mahram. Jadi itu yang Mira ada rezeki lah untuk buat umrah kan. Lepas tu yang kedua tu Mira
buat haji. Itu memang cerita ajaib lah, sebab memang 5 hari nak wukuf baru dapat call. So memang itu memang antara keajaiban yang berlaku dalam hidup Mira lah. Sebab Mira pun tak expect langsung. Sebab waktu tu dia ajak Wani Asrita kan, Wani call Mira untuk teman. So tu memang tak tahu nak cakap sama sekarang, macam ingat tau, macam ish kan, macam bila macam call tu rezeki daripada Tuhan. Ya, faham, betul sangat. Rezeki yang waktu tu lah Mira start tukar doa tau. Mira ikut doa Kak Nilofa kan. Mira cakap mudah-mudahan ada rezeki yang tak disangka, yang tak terjangkaukan fikiran. Itu mungkin antara sebab bila kita tak tahu kan. Jadi itu yang start daripada kisah tu lah yang Mira rasa ajaibnya dapat pergi haji ni. Mira sampai sekarang Mira rasa macam kalau Allah nak bagi satu benda tu faham, kita tak terfikir pun kan. Betul. Ya, Allah nak bagi tu memang akan jadi kun fayakun. Macam tu. Kun fayakun, betul lah Fah. Rasa macam terfikir tak sampai sekarang, macam terfikir kan macam mana kisah ni boleh jadi dalam hidup aku, tapi itulah Allah nak tunjuk kalau aku nak bagi, aku akan bagi. Macam tu lah, rezeki yang tak disangka-sangka. Walaupun ada halangan ke apa, bila Allah nak bagi memang akan sampai. Betul lah, betul. So macam Prof Muhayyan selalu cakap, dia selalu pesan Mira dalam hidup ni, tak ada apa kita nak risau, pasal Allah dah atur semua kan. Dah atur rezeki, ajal, maut, jodoh. Kita tinggal usaha je lah, usaha yang baik. Lepas tu kita tawakal je, usaha, doa baik-baik, niat yang baik-baik, insyaAllah benda baik akan jadi. Doa kan? Ni kadang-kadang orang give up kan Fahal kan. Macam ada orang dia pernah, Mira selalu dengar orang cakap malah lah nak doa, aku dah doa tak dapat pun kan. Tapi pada Mira macam merasa dia experience tau benda tu. Macam doa yang Mira rasa macam lamanya kan apa tak jadi lagi, tapi akhirnya dia tak jadi apa yang kita minta, dia jadi benda yang jauh lebih baik. Betul? Masya Allah. Dia macam kita minta benda tu, tapi sebenarnya Allah nak bagi lebih baik daripada tu. Ya, betul. Semuanya kita je tak perasan. Betul lah. Tapi Fahal orang yang memang kita tahu Fahal memang memuliakan Al-Quran kan, baca Quran, orang hebat dengan Al-Quran. Apa yang Fahal boleh share, maksudnya hebatnya, ajaibnya Al-Quran ni setelah, mungkin Fahal start daripada umur 5 tahun kan, daripada muda kan. Jadi mungkin apa Fahal boleh kongsikan kat kami yang sedang belajar Al-Quran ni. Sebenarnya itulah, Farha pun daripada kecil memang dah dididik oleh keluarga Farha sendiri, tapi tak adalah kita boleh jadi hebat terus sebenarnya. Farha sendiri dari kecil, Farha macam remaja lain juga, Farha minat lah cerita Korea ke, lagu-lagu ke. sama seperti orang lain. Tapi bila Farha fikir balik, sampai bila aku nak jadi macam ni kan, sampai bila dalam usia muda kita ni, kita sebenarnya kena menggunakan masa yang maksimum usia muda. Sebab bila kita dah berumur nanti, segala apa ibadat yang kita nak buat mesti ada je terganggu. Macam kesihatan kita. Ya, jadi betul. usia muda ni lah kita nak kumpul pahala kita. Fulun belajar, sentiasa belajar dengan guru-guru, cari guru. Masa ni lah sebenarnya. Jadi guru-guru Farha, keluarga Farha pun sentiasa support Farha dan bagilah kata-kata semangat. Alhamdulillah sampai sekarang Farha boleh, Alhamdulillah lah sampai ke tahap ni. Sebenarnya ada banyak soalan tau diorang nak tanya. Allah Akbar. Bagi tips anak lalai tengok drama Korea, stop crush. Allah, stop crush. semua yang lalai Stop crush ya. Rare soalan adik ni, stop crush. Allah Akbar. Okay, bagi Farhan, kita boleh, macam mana kita nak sentiasa semangat buat benda tu, kita fikir bila kita baca Al-Quran ni, apa kelebihan yang kita dapat. Macam tu. Bila kita fikir benda tu, kita jadi lebih semangat. Ataupun kita bandingkan, yang mana perkara yang lebih baik aku buat, ni ke ni, yang mana datangkan manfaat.
Jadi benda tu macam memotivasikan diri kita juga. Kita fikir maksud masuk pahala tu macam kita kena fikir, okey, kalau aku baca Quran ni aku akan dapat macam tu kan. Maksudnya kebaikan yang kita dapat apabila kita membaca Quran macam tu kan. Sebenarnya Allah tak larang pun kita nak tengok drama Korea ke apa ke. Cumanya kita kena kontrol lah benda tu. Betul. Betul. Kalau ni soalan share rutin bulan Ramadan. Share rutin bulan Ramadan. Share rutin bulan Ramadan ni macam biasalah, kita bangun sahur. Masa bangun sahur, lepas tu kita solat. Takkan nak detail kan? Tak apalah. Maksudnya perbanyakkan solat-solat sunat lah. Ya. Lepas tu kalau free tu kita tadarus lah, sebab masa Ramadan ni lah pahala kita diganda-gandakan. Dah lah pahala tu dah banyak Allah bagi. Lepas tu dalam bulan Ramadan lagi kan, kita kena kejar benda tu. Bulan Ramadan ni semua pahala kita digandakan kan, faham? Betul. Yang wajib digandakan, yang sunat pun digandakan. Kan? Padahal kita baca dalam Quran pun satu ayat, Allah tak kata alif lam mim tu satu ayat. Allah kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif tu kita dapat satu kebaikan, iaitu 10 kali ganda pahala. Itu belum masa Ramadan. Kalau masa Ramadan lagi ganda Allah bagi. Cuma benda tu kita tak nampak kan, jadi orang macam biasa macam tu. Mira pernah baca kan dulu, Faham? Orang Mira tak ingat baca kat mana, yang diorang Mira tak pasti daripada mana ustaz cakap apa tu. Sebab itu dosa dan pahala kita dirahsiakan macam tu kita tak boleh tengok, kita tak boleh tahu, pasal macam supaya kita lebih membuat kebaikan macam tu ke, faham maksud dia? Ya, betul. Sebab nanti kita tahu semua amalan kita di akhirat lah nanti. Tapi yelah, kadang-kadang Mira faham lah macam orang muda kan, macam yelah Mira pun walaupun dah 27, kira muda lah kan. Ada masa-masa yang kita rasa macam nak tengok ni lah, nak tengok tu lah, nak tengok ni lah kan. Tapi betul lah macam Faham cakap, kita kena fikirkan bila kita lagi satu kan, Faham tak tahu kalau pendapat Mira, bila kita belajar okay, kita belajar kebaikan baca Al-Quran ni macam ni. So bila kita ada ilmu tu, kita lebih faham tau. Okay, kenapa kita kena mengaji kan? Kenapa kita kena solat sunnah? Betul tak? Betul. So, kita macam mana kalau kita ada majlis-majlis ilmu, boleh kita ikut untuk tambahkan lagi apa yang kita tak tahu tu. YouTube pun banyak je video-video kan, Faham? Betul. Sekarang lagi teknologi kan, media sosial, semua dah ada dah maklumat-maklumat ataupun ceramah-ceramah yang boleh kita ikut. Sebenarnya itulah, tak ada alasan sebenarnya, tapi insyaAllah kita cuba praktikkan sikit-sikit. Okay, kejap ni soalan. Apa ni? Kalau makzurah 10 malam terakhir, apa yang boleh kita amalkan untuk dapat Lailatul Qadr? Okey. Kalau makzurah, kata Ustaz Farha, kita perbanyakkan zikir je. Mazurah tu apa, Faham? Makzurah tu datang bulan. Datang bulan. Makzurah tu itu perkataan dalam Arab lah. Makzurah. Okay, so kita kena banyakkan zikir lah. Banyakkan zikir. Tapi masih boleh dengar kan, Faham? Boleh. Masih boleh dengar. Okay. Walaupun itulah harap-harap kita doakan, mudah-mudahan siapa yang belum datang bulan ni, mudah-mudahan delay lah sikit kan, boleh fokus kat 10 malam terakhir ni kan. Betul tu. Okay. InsyaAllah. Jadi Kak Mira sekarang kat Johor lah ni? Dekat Johor. Kiranya nasib baiklah dapatlah puasa dan raya dengan family. Betul tu, Masya Allah. Best tu dengan family.
Ni soalan dia, apa favourite surah dalam Favorite surah. Quran? Okay. Favorite surah Farha adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Kenapa faham? Sebab surah Al-Mulk ni dia banyaklah memberi syafaat pada surah. Quran. Okay. Favorite surah Farha adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Kenapa faham? Sebab surah Al-Mulk ni dia banyaklah memberi syafaat pada kita dalam kubur nanti. Surah Al-Mulk ni akan mencarilah siapa pembaca dia. Dan kalau kita macam mana banyak tersiksa ke apa, surah Al-Mulk ni lah yang akan membantu kita. Kalau kita tak baca, kita buka play sebelah telinga kita before tidur, boleh ke Fah? Itu dikira kita baca ke kita dengar? Tak boleh lah, seafdalnya baca. Lebih afdalnya baca. Tapi boleh juga kita dengar sambil tu kita baca sekali. Baca. Kalau favourite quotes dalam Al-Quran, mungkin ada ayat-ayat yang favourite Faha, yang Faha jumpa siapa-siapa pun Faha nak share benda ni. Favorite quotes rasa Banyak ikut. Tapi itulah, Farah selalu tengok dia punya makna-makna surah tu, mungkin macam menjadikan favourite lah kat situ. Tapi tak adalah pula quote yang memang khusus tu. Yelah. Pasal banyak kan ayat-ayat indah. Banyak ayat-ayat Quran, banyak. Macam mana kita nak dapat istiqamah rasa seronok baca Al-Quran? Rasa istiqamah, seronok baca Al-Quran. Bagi Farha, kita kena faham ayat dalam Al-Quran tu. Sebab kalau kita tengok orang, macam mana orang yang minat baca novel. Kenapa orang tu minat baca novel? Sebab kisah-kisah cinta tu lah kan. sebab dia suka dengan cerita tu, sebab dia faham dengan cerita tu. Jadi dia nak tahu apa lagi cerita yang ada dalam ending dia. Betul-betul. Macam tu sama juga macam Quran. Kita tahu maksud dia. Jadi kita macam curious nak tahu apa lagi seterusnya macam tu. Jadi kita insya-Allah boleh istiqamah. Faham, kalau kita kurang hafal surah kan? Adakah dia satu perkara yang tak baik lah? Macam mana? Ke kita dituntut untuk hafal banyak-banyak? Tak adalah. Kalau kita kurang hafal surah, tak ada masalah. Kita ulang surah tu. Lepas tu yang lain tu kita praktikkan banyak kali, insya-Allah dia akan jadi terhafal sendiri. Okay, jap. Dah nak 1 jam jadi dia mati kan. Mungkin soalan last mereka nak tahu. Ni merasa soalan paling banyak sekali. Diorang tanya macam mana nak istiqamah solat di awal waktu. Istiqamah solat di awal waktu. Bagi Farha, kalau kita dengar je azan, kita kena terus bergerak. Sebelum azan tu sendiri kan, kalau kat phone kita ada apps Muslim Pro ke apa kan, kita kena take note pukul 1:30 ni dah Zuhur. So 1:30 kita set kat minda kita, okay, terus bangun, terus ambil uduk. Macam tu. Bagi Farha pun ada solat yang apa Farha, setelah azan, sebelum iqamat tu kita digalakkan buat solat sunat kan? Betul? Tu lagi lah afdal, lagi baik. Sebab ada banyak kebaikan kan, macam Farha cakap tadi, dituntut untuk kita kena rajin lah buat solat-solat sunat ni kan. Tapi lah solat awal waktu ni memang antara yang memang cabaran lah, yang lagi-lagi kalau kita busy kerja kan. Betul. Memang susah macam. Tapi waktu PKP ni merasa memang hikmah betul lah, pasal banyak benda yang kita tak dapat nak buat. Kita ada kesempatan masa kan, banyak masa nak buat perkara-perkara yang kita tak buat sebelum ni. Tapi apa itulah kan, macam macam apa? Sebab itulah macam yang Kak Amira cerita tadi kan, sebalik tu banyak sangat hikmah yang Allah bagi. Betul. Rasa semua orang
fighting dengan diri dia sendiri untuk jadi orang baik kan. Semua orang nak Betul. jadi baik. Tapi lah kadang-kadang banyak dugaan, banyak hasutan kan. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan yang semua yang tengok live malam ni jadi orang baik-baik kan dunia akhirat. Amin. Amin. Terima kasih Faha, ajar banyak ilmu. Banyak info share dengan Mira. Thank you so much. Nanti kita buat live kat IG Mira pula boleh? Boleh, tak ada masalah. Nanti kita roja-roja. Okey, Farha pun nak minta maaf banyak-banyak kalau ada kekurangan Farha, ada Masya kurang. Allah, tak ada salah. Minta maaf, salah baca tadi. Tak apa, kita proses belajar kan. Farha pun masih belajar, banyak lagi kena belajar. Faha ngaji sedap sangat. Macam boleh nangis lah kalau dengan Faha, Ustaz Fakrul, Ustaz Tamizi kan. Kalau kita tengok petang-petang, Mira hari-hari tengok tau. Allah Akbar. Lepas ni bolehlah Kak Amira call dengan kita insyaAllah. Itu kan Mira call. Faha Oh dah, boleh sekali. Sebab ramai kan. Itulah. Ramai yang join. InsyaAllah nanti ada rezeki kita roja-roja Faha. Boleh insyaAllah. Okay. Terima kasih banyaklah Kak Amira. Terima kasih Faha, selamat berpuasa. Selamat puasa juga. Selamat okay lah 10 malam terakhir ni. Selamat beribadah insyaAllah sama-sama kita. Faha tolong doakan doakan Mira selalu dalam solat. InsyaAllah Farah sentiasa doakan buat semua. Kak Mira pun doakan untuk Farah juga Thank you Faha, jumpa lagi. Ya, thank you banyak. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye semua. Bye. Bye.